hari ini kami nak mengajak anda bersama kami untuk topik iaitu pentingnya kesedaran kanser payudara, Yana, ya. Betul tu. Dan bersama dengan kami di studio ada dua orang tetamu yang cukup istimewa yang akan bersama-sama membincangkan tentang topik kita pada hari ini. Pertama sekali di sebelah Sugi, kita bersama dengan Datin Mawak Cik Jaiz, pejuang kanser payudara tahap 4. Assalamualaikum Datin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cantik berseri-seri pakaian biru hari ini. Terima kasih Datin yang sudi bersama dengan kami di WHI hari ini, dan di sebelah Datin kita bersama dengan Profesor Dr. Nur Aisyah Muhammad Taib selaku pakar perunding kanan pembedahan payudara Jabatan Surgery PPUM. Terima kasih Prof Aisyah kerana bersama kami di WHI juga. Prof macam ikut tema WHI. Betul lah. And also of course Pinktober. Okey. So untuk memulakan perbincangan kita pada hari ini, mungkin rata-rata ramai dalam kalangan kita yang sudah tahu apakah itu kanser payudara, tetapi mungkin ramai yang masih lagi tidak tahu apa antara simptom-simptom dan lebih spesifik lagi apa antara simptom-simptom awal untuk mengesan seseorang itu menghidapi kanser payudara. Ya, so sebenarnya kita kena ingat ya, kanser kalau nak dikesan sangat awal tak ada gejala. That is why kita buat saringan mammogram dan wanita berumur 40 tahun ke atas bolehlah membuatnya setiap 2 tahun sekali. Tetapi kalau sekiranya ada gejala, jadi eloklah tahu apakah gejala awal. So gejala awal yang paling kerap dijumpai ialah ketulan yang tidak sakit. Jadi sekiranya ada seseorang tu ada gejala ketulan, jumpalah doktor supaya ianya dapat dikesan awal. Cara mengesannya memerlukan 3 perkara. Satu perkara berjumpa doktor untuk mendapat nasihat dan risk assessment ataupun menyelidik tentang sejarah keluarga atau apa-apa faktor risiko yang mungkin meningkatkan risiko seseorang tu, dan pemeriksaan klinikal. Nak tengok LAM tu macam mana. Dan yang kedua adalah imaging, mammogram dan ultrasound. Mammogram selalu dilakukan untuk wanita 35 tahun ke atas untuk membuat diagnosis. Ultrasound untuk wanita yang lebih muda, dan juga kalau mammogram tu sangat dense, sangat padat, tak nampak apa-apa pun dalam mammogram tu. Dan ketiga adalah biopsi. Dan bila kita buat ketiga-tiga ni, ketepatan diagnosis tu meningkat dalam 90% lebih. So that is why a lot of people kadang-kadang dia orang pergi untuk buat pemeriksaan klinikal sahaja dan lepas tu tak follow up dengan pemeriksaan yang lain. Jadi ketepatan untuk kita buat pemeriksaan, kalau doktor periksa, ketepatan dia 50%. Sangat rendah. Jadi sebenarnya doktor tak tahu benda ni kanser ataupun tidak. Jadi kena buat tiga-tiga ni lah ya? Yes, ini yang kita panggil triple assessment. Yes, dan ramai orang tidak tahu dan selalunya kadang-kadang kita boleh katalah doktor, nurse pun mungkin tak tahu. So kadang-kadang ada juga doktor-doktor atau nurse yang memberitahu pesakit. Lagi-lagi kalau wanita tu muda, mungkin menyusu anak, dia ada ketulan dan diberitahu, oh don't worry, ini tiada masalah. Tapi sebenarnya ketepatan diagnosis tu hanyalah 50%. Faham. Pencerahan yang bagus di awal ini. Ya. Dan mungkin Datin Wawan boleh kongsikan, katanya di awalnya Datin mengenal pasti kansernya hanya stage 2. Betul? Dan mungkin Datin boleh kongsikan perjalanan Datin bertarung dengan kanser payudara ni. Okey, untuk itu saya perlu mungkin kata saya jumpa ketulan tu pada masa saya mandi lah, dan saya lepas tu saya berjumpa dengan doktor dan saya buat saringan dan saya buat biopsi, dan lepas tu doktor cakap dengan saya yang saya terpaksa buat pembedahan. Okey, saya akur dan pembedahan itu resultnya ialah saya dapat kanser payudara stage 2. Dan selepas diuji segala yang dikeluarkan daripada tubuh saya tu, didapati yang saya ini seorang yang mengidap kanser payudara triple negatif. Maksudnya? Triple negatif maksudnya saya punya ER, PR, HER2, tiga-tiganya negatif. Saya tidak boleh ambil hormon terapi. Biasanya orang yang dapat sakit kanser payudara ni diberi makan hormon selepas kemo dan radioterapi tu, artinya dia bolehlah hidup dan mencegah sel-sel kanser tu kembali selama 5 tahun. Dan sekarang ni doktor 10 tahun pun ada kan. Jadi
pada diri saya memang tak ada ubat langsung. Okey. Jadi doktor saya pesan pada saya, jaga cara hidup you. Cara hidup mesti baik-baik. Dan apa cara hidup yang baik? Iaitu jaga pemakanan, jaga tidur, cuba hilangkan stres kalau boleh lah. Cubalah. Cuba. Sebab stres ni susah kan, tapi apapun kurangkan stres, ya. Jaga makan, jaga vitamin, jaga air, macam-macam lah yang saya dan saya bernasib baik sebab saya terjumpa dengan satu kumpulan Pink Ribbon Wellness Foundation ni, dan yang pengasasnya ialah seorang pakar bedah kanser payudara juga. Jadi dialah yang mengajar kami tentang kami punya penyakit, apa kami perlu buat untuk hidup lama, dan selalulah kami jangan lupa tentang kita punya appointment dengan doktor, saringan tiap-tiap tahun jangan lupa, terus hidup ceria, kalau boleh sokongan daripada keluarga tu sangat-sangat penting. Ya. Tapi at the same time kita jangan abaikan apa rawatan yang disarankan oleh doktor. Okey, baik. Sebelum saya bertanya kepada Prof. Aisyah, mungkin Datin Maw boleh ceritakan dengan lebih terperinci lagi. Difahamkan lepas dah pulih daripada stage 2 kanser payudara ni, kemudian dia relapse, dan apabila didiagnosis pula stage 4, stage 4. Jadi bagaimana daripada stage 2 dan relapse dari stage 4, apa yang berlaku? Okey, mungkin Prof. Aisyah boleh dari segi klinikal lah, dia boleh explain tentang macam mana doktor kata daripada stage 2 je 4. Pada saya tak ada apa-apa. Saya daripada stage 2, lepas tu 6 tahun kemudian saya relapse dan jumpa doktor. Tapi pada saya pun oleh sebab saya buat mammogram tiap tahun, saya tak pernah tak buat. Jadi masa dia buat tahun ke-6 mammogram tu, ada dia detect kanser punya sel. Tapi bila dikeluarkan, saya terpaksa buat mastektomi, dok. Sebab dia dalam sangat. Dan didapati yang sel tu hanya DCIS, ductal carcinoma in situ. Maksudnya dia belum merebak ke mana-mana tempat. Jadi saya tak perlu buat kemo, saya tak perlu buat radioterapi, hanya operation saja. Mungkin doktor boleh terangkan mengapa daripada saya stage 2 boleh lompat ke stage 4. Sebab itu juga memeranjatkan saya pada masa tu. Ialah sebab selepas 6 tahun kan. Mungkin saya boleh tanya silakan Datin sedikit tentang DCIS tu. Because stage 4 bermaksud dia merebak ke organ lain. Seperti tulang, tak ada, paru-paru, tak ada kan? Tak ada langsung. So insya-Allah you are not stage 4 if that is what you mean, because bila seorang mendapat relapse, selalunya dia berlaku mungkin sebab kanser yang lama tu relapse ataupun dia datang semula, ataupun dia adalah kanser yang baru. Yes. So macam Datin, saya kanser yang lama. Yang lama pada tempat yang sama. Sebab DCIS selalunya adalah bukan kanser yang boleh merebak. Dia boleh kita panggil stage 0. Tapi untuk seseorang wanita tu, kalau dia pernah mengalami kanser sebelum tu dan dia mendapat kanser yang lagi satu, tak kira lah yang lama ke yang baru ke, dalam perasaan dia memang akan rasa benda ni teruk. Relapse yang teruk, very bad. Tetapi sebenarnya sekiranya Datin katakan benda ni DCIS, it is probably kanser yang baru. Dan dikesan awal kerana Datin membuat mammogram setiap tahun. So doesn't mean that orang yang dapat kanser lagi sekali, ia adalah satu recurrence atau relapse kanser yang lama. Dia mungkin kanser yang baru dan boleh dirawat dan boleh cure juga. Dan Prof. Aisyah, Alhamdulillah. Dan mungkin di sini juga Prof boleh kongsikan, adakah relapse ini sering berlaku ataupun kalau kita ada
sesetengah orang sahaja relapse ni akan berlaku dalam sesetengah orang. Relapse ni dia maksudnya kita kena tahu risiko kanser tu. Apakah risiko dia akan datang balik. So the first risk is always the stage of cancer. Cancer, peringkat kanser tu. Kalau peringkat awal macam stage 0 DCIS, stage 1, stage 2, dia punya risiko untuk berbalik sangat rendah. Okey, tapi kalau stage 3 dan 4, risiko dia untuk berbalik dan progres lebih tinggi. So untuk orang yang macam Datin cakap tadi kan, ada banyak-banyak jenis kanser kan. Ada yang ER positif tu maksudnya dalam sel tu dia ada satu reseptor di mana dia bertindak balas dengan hormon wanita. So dalam kanser begini kita ada rawatan selama 10 tahun. Sebab kita tahu kanser jenis ini dia boleh berbalik walaupun orang tu dah sihat 20 tahun. Benda tu boleh berbalik semula nanti. So those patients dia protected sebab dia boleh makan ubat selama 10 tahun. Okey, triple negatif pula dia memang sering relapse pada 2 tahun pertama. Okey. So these patients yang triple negative ni selalunya kalau dia hidup lebih 7 tahun, insya-Allah kanser yang lama tak akan berbalik lagi. Okey. So bila kita lihat begini, kita tahu jenis kanser tu penting dan juga stage kanser tu penting dari segi rawatan pesakit. So sekarang ni macam orang yang macam banyak rawatan-rawatan baru. So seperti Datin kata tadi, mungkin ada family history sedikit ya. And then you have triple negative. So sekarang ni untuk wanita berumur 60 tahun ke bawah kalau mengidap TNBC atau triple negative breast cancer, kita juga akan boleh buat test genetik yang kita panggil BRCA gene. Okey, sebab ada rawatan yang baru yang boleh digunakan untuk wanita yang mengidap kanser awal. Okey? So maksudnya dia makin kompleks lah. So that is why kita kena jumpa pakar. Yang paling penting lah kan, macam Datin kata, alhamdulillah you met the right doctor. The doctor treated you. And then walaupun kanser berbalik ataupun kanser baru yang datang, you teruskan rawatan. Sebab kita nampak pesakit kita kadang-kadang dia post-traumatic stress disorder. Dia tak datang balik untuk buat follow up. Betul. Ada macam-macam lah. Jadi Prof, penting juga untuk kita sebenarnya cakna dengan history ataupun sejarah keluarga kita. Betul. Macam Datin mungkin boleh kongsikan juga dari sedikit dari sejarah keluarga Datin. Tak ada. Saya seorang yang pertama lah dalam keluarga saya mengidap kanser ni. Tapi selepas saya, adik saya 2 orang adik lelaki, seorang dapat kanser usus, seorang dapat kanser paru-paru. Paru-paru. Jadi tapi these two were smokers. Jadi smokers. Jadi kan sekarang ni selepas saya mengidap kanser tu, saya selalu cakap dengan dia orang, janganlah smoke, janganlah menghisap rokok lagi. Tapi dia tak dengar. Memang tak dengar. Tapi adik perempuan saya juga, oleh sebab dia tahu saya dah mengidap begini, dia selalu pergi buat mammogram. Dan dia pada masa dia buat sekali tu, dia buat mammogram, dia disahkan dapat kanser tapi stage 1 baru. Alhamdulillah. Jadi early detection lah. Early detection. Dia tak payah kemo semua kan. Alhamdulillah dia sihat sekarang. Dah 5-6 tahun dah. Jadi sebenarnya penting juga untuk kita selain daripada buat mammogram, check up dan sebagainya untuk faham tentang salah silah dan sejarah keluarga kita. Kalau ada, lebihlah lagi berhati-hati kita. Ada komen di Facebook Doktor dan juga Datin daripada Manja Lara. Saya ada kanser BC mula bulan 11 tahun 2019, dah buat operation bulan 10 tahun 2021. Kanser saya aktif kat kulit. Masalah saya jari tangan sampai bahu bengkak dan kebas. Saya nak tanya doktor, adakah bengkak ini selama-lamanya? Okey, yang bengkakkan ni kita panggil lymphedema. Dan ianya berlaku mungkin disebabkan kanser yang melarat ataupun side effect daripada rawatan. So there's these two issues lah. So macam Puan Manja Lara tu mungkin dia kata ada masalah di kulit. So mungkin keadaan kanser tu melarat dan telah membuatkan saluran limfa tu tersumbat. Jadi memang akan bengkak. So macam mungkin sekiranya dapat dirawat kanser tu untuk dikawal, mungkin boleh berkurangan sedikit lymphedema ini.
Tetapi ini adalah satu hal yang kita nampak ramai kan. Kalau Datin kata kalau pergi ke negeri Kelantan atau East Coast, kadang-kadang bila saya pun di Selangor, bila kita lihat pesakit, kadang-kadang mereka datang pada tahap yang agak lewat. So bengkakan tangan ni selalu berlaku. Dan jikanya ianya berlaku pada peringkat yang agak lewat, dia susah nak dibuat apa-apalah. So kita harapkan untuk kita pastikan dia tak ada simptom yang begitu teruk. Okey. So itu orang yang mempunyai kanser yang melarat. Tetapi orang yang telah menjalani rawatan seperti pembedahan di ketiak ya. Dulu-dulu kita akan keluarkan lymph node di ketiak tu dalam 10 hingga 20 biji. Jadi risiko mendapat lymphedema tu sebanyak 30% lebih kurang. So dalam 10 orang mungkin 3 orang akan dapat bengkakan ni. Okey. Tetapi sekarang kita buat satu pembedahan dinamakan sentinel node biopsy di mana kita keluarkan 2 hingga 6 biji saja. Jadi risiko dia kurang, dalam 5% mungkin mendapat bengkakan di tangan. Juga rawatan lain seperti radioterapi juga boleh membuatkan saluran limfa tu tersumbat disebabkan parut lah. Parut yang menyebabkan benda tu bengkak dan tu. Jadi apa yang boleh dilakukan? Satu, pastikan tangan tu tak ada luka. Sebab bila kita dah buat rawatan ni, kita tahu limfa kita tak bergerak dengan baik. Ini benda lepas operation lah ya. Jangan ada luka. Jangan luka, kulit tu kena jaga elok-elok kan. Tapi bukanlah sampai teruk tak boleh masak. Saya tahu ada separuh pesakit dia takut sampai tak pergi tempat panas lah, tak keluar sebab takut jamuk gigit. Jangan risau. Kita hidup seperti biasa. Tanya Datin, she is doing everything right kan? Right. So this tangan ni kena jaga kulit. Tapi kalau ada infection macam merah, sakit, demam, jumpalah doktor cepat-cepat ambil antibiotik. Sebab bila berparut dan infection parut lagi sekali, dia akan bengkak lagi. So in a way it's a chronic problem. So masalah pertama yang orang-orang begini, kita tak cukup fizioterapis di Malaysia yang pandai menjaga pesakit yang ada lymphedema. So siapa-siapa di luar sana kalau nak memberi apa-apa sokongan untuk pesakit-pesakit wanita kanser penyakit lymphedema ni, perlu lebih banyak fizioterapis. Kan betul tak Datin? Betul. Kan? Around the country tak cukup kan? Tak cukup. Tak cukup. Tapi kadang-kadang kan yang baru keluar daripada training di universiti dan sebagainya, kalau dia ada skill dari situ pun, dia prefer tu kerja sendiri. Sebab dia boleh charge lebih hour. Itu kena topik lain. Tapi saya kira apa yang Prof terangkan tadi memberi cukup pencerahan dan menjawab soalan Manja Lara tadi. Betul. Dan bercakap mengenai sokongan tadi doktor sebutkan, di sini kami juga ingin berkongsi bersama dengan anda berkaitan dengan satu event oleh Pink Ribbon Wellness Foundation. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Berhadapan dengan penyakit yang menjadi antara pembunuh senyap wanita yang utama di Malaysia pasti bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilalui oleh sesiapa sahaja. Tidak pernah menyangka akan menghidap kanser payudara ketika usianya 68 tahun, Puan Sri Manisih Adam, pejuang kanser payudara yang juga merupakan penaung Pink Ribbon Wellness Foundation, tidak pernah menjadikan kesakitannya sebagai penghalang untuk terus kekal aktif. Mula-mula saya kena, saya rasa ini adalah satu cubaan pada Allah yang memberi saya penyakit ini supaya saya memberi balik kepada manusia yang menyelamatkan sesiapa jugalah yang memerlukan dan sebagainya. Jadi kami setakat ni kita banyak keluar bandar. Kita dah pergi ke Ningau, kita dah pergi KK Segamat, banyak lagi tempat kita dah pergi, kita berjumpa orang-orang di kawasan-kawasan tu. Jadi kesedaran tu ada. Bila kita pergi sambutan tu sangat baik. Ada beratus-ratus datang untuk testing, untuk buat dan mendengar, dan itu adalah satu, saya rasa satu kesedaran dan satu objektif kita. Dah 2 tahun tak bergerak. Tidak, kita ada tai chi kan, kat tai chi pun kita ada kat sini juga, dan kita ada salah seorang survivor, dia jadi tai chi punya instructor. Kadang-kadang kita ada aktiviti hujung minggu, macam mana nak jaga pemakanan, tengok macam dia, apa keperluan dia orang, kita buat kursus-kursus atau perjumpaan menurut kehendak dia orang, keperluan dia orang. Ada yang baru didiagnose
kata orang tipulah kalau saya kata jangan risau. Memang risau. Kita tak tahu nyawa kita kan. Adakah hidup ke, mati ke, kalau hidup macam mana, ada ubat kan dan sebagainya. Tapi yang apa saya boleh katakan, kita mesti tabah, reda, tabah, ikut apa jua yang doktor sarankan. Oleh kerana 3 perkara ini merupa maligai kepada kita. Dan yang mustahak, iman itu adalah kuncinya. Selain itu, pejuang kanser yang lain juga turut berkata sistem sokongan yang kuat dari orang sekeliling antara yang menjadi penguat semangat untuk mereka terus berjuang bagi melawan penyakit ini. Saya seorang bujang tetapi mengingatkan ibu bapa dan anak-anak saudara saya berdekatlah untuk survive supaya saya boleh menengok mereka membesar. Semasa saya dapat penyakit payudara, saya dapat banyak sokongan dari suami saya. Dia seorang yang penyayang bersama 2 anak lelaki saya, Sean dan Mesin. Saya survivor dalam 5 tahun dah. Tapi saya nak bersyukurlah dan bertuah untuk keluarga, especially my husband, supporting and always bagi saya semangat untuk hidup baliklah. Kanser payudara bukanlah penghalang. Mereka adalah insan terpilih yang diuji dengan penyakit yang boleh membawa maut. Namun semangat juang di dalam diri setiap wanita hebat ini wajar dijadikan inspirasi buat semua. Itulah pentingnya untuk mempunyai orang kata support system seperti Pink Ribbon Wellness Foundation ni tadi, yang mana Datin Mawan juga adalah salah seorang daripada ahli foundation ini. Ya, betul. Dan Datin, saya nak bertanya kepada Datin berkaitan dengan mammogram, sebab tadi Datin dah berkongsi yang setiap tahun Datin lakukannya. Ini komen-komen realistik yang saya dengar daripada orang di sekeliling saya. Saya tak nak buat mammogram, saya takut benda yang tak ada pun akan ada selepas saya buat mammogram. Ada juga yang berkata saya tak nak buat mammogram sebab nanti kalau dah buat every year, nanti payudara saya akan kecil, kendur. Jadi mungkin Datin boleh berikan sedikit pencerahan kepada mereka. Sebenarnya itu semua dongeng. Tak adalah payudara jadi kecil ke, kalau tak ada penyakit pun timbul penyakit. Tidak. Mammogram ini tujuannya adalah mencari kalau ada penyakit, adalah. Kalau tak ada penyakit, memang tak ada. Jadi apa nak takut? Dulu juga ada orang kata, sakitlah buat mammogram ni. Tapi sekarang ni, pada masa sekarang, mesin-mesin semua dah digital. Dah semua dah tak berapa sakit macam dulu. Saya pernah kena buat dulu. Saya tahu yang masa dulu analog tu memang sakit. Tapi sekarang ni dia dah digital. Jadi janganlah takut. Pergilah buat. Sekejap aja sakit pun, 1 minit pun tak sampai. Itu penting tu apa yang dikongsikan oleh Datin. Yang persediaan tu yang lama. And the other thing is, orang yang kendalikan mammogram tu adalah wanita saja. Dia punya technician yang membuatkan mammogram tu semua wanita. Ini memang dalam law tau, di mana orang yang menjalankan mammogram tu mesti seorang wanita. Betul tak, Datin? Betul. Tak pernah saya jumpa lelaki technician yang buat tu. Wah, terima kasih Prof. Itu saya kira dah mungkin ada yang gusar di rumah kan. Itu dah menjawab kegusaran mereka. Dan saya nak tanya juga kepada Prof. Daripada awal tadi kita berbincang, dan adakah usia juga memainkan faktor penting dalam menentukan seseorang itu menghidapi kanser payudara ataupun tidak? Seawal usia berapa kita perlu cakna dan sedar dan perlu membuat ujian-ujian dan juga mammogram ni? Okey, so mammogram seperti yang kita tahu dari segi evidence-nya adalah untuk wanita 50 tahun ke atas. Okey, dia boleh menyelamatkan nyawa wanita. Okey. So kalau kita lihat wanita yang berumur lebih cenderung mendapat kanser. Ini untuk kanser lain juga. As we get older, kita punya badan tidak boleh menghilangkan perubahan-perubahan pada jin kita yang mungkin satu hari berubah menjadi sel kanser. Jadi orang yang makin berumur, eloklah buat check up. Dan saringan selalunya kita lakukan umur 50 tahun ke atas. Okey? Dan juga kalau kita lihat wanita yang muda mendapat kanser, selalunya mungkin mereka ada faktor genetik. Sebab diorang muda masa dapat kanser tu, dia tidak dapat perubahan jin yang banyak, tapi dia dah senang dapat kanser. So mungkin dia telah mewarisi perubahan jin pada masa azali lagi, masa dia dilahirkan. So kalau kita tengok umur,
anyone above 40 tahun boleh lakukan mammogram 2 tahun sekali. Selalunya kita akan lakukan begini sampai umur 74 tahun. Tapi sekiranya wanita itu boleh hidup sampai 90, insya-Allah, mana tahu dia golfer ke runner, marathon runner, kita boleh sambung. Dan kita selalu berhenti pada ketika kita tahu ada penyakit lain yang mungkin lebih bermasalah daripada mendapat kanser awal ni. Sebab bila kita buat mammogram tak ada gejala dan kita kesan kanser pada peringkat 0, peringkat 1. That is the aim of doing mammogram. Faham. Early detection lah. Yes. So the tagline selalunya early detection saves lives. Yes, macam this tagline, right? So we are doing this pilot project in Taman Medan and we have this tagline. Cam cepat, cek cepat, dengar cakap pakar. Yang akhir and then cegah kalau boleh. CCCC. Dan doktor, kalau juga kalau boleh saya tanya juga, ada orang mungkin bertanya-tanya betapa pentingnya gaya hidup sihat ini, sebab tadi Datin dah kongsikan selepas sekarang ni Datin mengamalkan gaya hidup yang sihat, kurangkan stres. Jadi adakah bagi mereka yang selama ni ada gaya hidup sihat, ada juga yang ada kanser? Jadi bertanya-tanya juga, saya dah amalkan gaya hidup sihat tapi masih ada kanser. Macam mana ni? Jadi sebenarnya kan kanser ni boleh dikatakan boleh terjadi secara rawak. Jadi dengan sebab itu, eloklah kita buat saringan. So anybody is at risk. Tapi memang benar kalau sekiranya menjaga kesihatan seperti cara pemakanan, exercise, benda-benda ini memang boleh kurangkan risiko kanser. Tetapi dia tidak boleh mengurangkan menjadi 0%. Jadi semua orang, tak kiralah sihat ke tidak, dia mesti cakna, dia mesti cam simptom-simptom gejala-gejala kanser awal dan dia perlu buat saringan sekiranya boleh, dan sekiranya dia terjumpa apa-apa gejala, jumpalah doktor dengan keadaan yang cepat. So kalau kita ikut saranan WHO di mana kita nak mempercepatkan diagnosis kanser tu, kita perlu mendapat diagnosis tu dalam masa 60 hari daripada bila kita kesan gejala tersebut. So sekiranya seorang wanita berjumpa ketulan, dia perlu mendapat diagnosis tu dalam masa 60 hari. Dan ini memang telah dikaji dan menunjukkan outcome yang lebih baik, survival yang lebih baik sekiranya kita dapat kurangkan diagnosis tu dalam masa 60 hari. So memang di Malaysia masalah kita ialah health system kita, di mana masa tu kadang-kadang susah untuk dapatkan diagnosis yang cepat. Jadi kita perlu buat banyak benda sebenarnya untuk memperkasakan health system kita di Malaysia supaya dapat 60 hari ni dapat kita buat untuk seluruh negara sebenarnya. Baik. Dan bercakap tentang gaya hidup juga, sebelum saya bertanya kepada Datin apa antara tips yang boleh dikongsikan dengan penonton wanita hari ini, saya nak tanya dahulu kepada Prof antara mitos ataupun fakta dan akta berkenaan dengan kanser payudara ni kan. Yang pertama sekali, orang kata kalau pakai bra yang berdawai, ada wire di bawah, untuk masa yang panjang, itu akan menyebabkan seseorang itu potentially menghidap penyakit kanser kita boleh kata auta lah. Auta So tidak Yes. Lepas tu kalau bersenam tidak pakai bra yang sepatutnya seperti sports bra, ini juga akan menyumbang kepada kanser payudara. Auta juga. Satu lagi. Makan makanan yang bakar. Contohnya seperti sate yang ada hitam-hitam di makanan tersebut, arang tu kan. Adakah itu juga menyumbang? Itu mungkin sekiranya makan setiap hari mungkinlah. Tapi kalau makan sekali-sekala tu okeylah ya. Sebab memang benar apa yang dibakar tu, dia punya nitrosamin yang perubahan tu memang adalah sejenis karsinogen. Ya, memang bolehlah. Tapi asalkan jangan makan selalu tak apalah. Itu kena ingatlah, berpada-padalah. Kalau nak makan sekali-sekala tu sedikit boleh lagi. Dan Datin, mungkin Datin boleh kongsikan sekarang ini gaya hidup Datin bagaimana, sebab saya duduk di sebelah Datin ni boleh rasa aura positifnya. Dan pastinya yang sedang menonton sekarang ini ingin tahulah, nakkan sedikit kata-kata semangat daripada Datin juga. Pada saya senang saja. Saya tak adalah macam paniki bila saya didiagnos tentang kanser ni. Saya hanya berserah pada Allah. Saya kata kalau inilah gayanya Allah nak ambil nyawa aku reda. Macam tu ya. Tapi at the same time saya ikut semua apa yang doktor sarankan pada saya. Jangan makan gula banyak. Saya memang sekarang ni saya minum air panas dengan slice
lemon saja. Saya jarang-jarang sekali minum teh. Minum teh pun kurang gula. Minum kopi pun macam tu juga, kurang gula, kopi hitam. Dan juga saya cuba seboleh-bolehnya saya tak makan daging merah. Makan daging tu setahun sekali. Bila orang kurban, saya pasti makan. Lepas tu saya tak mau beli dah. Saya lebih banyak makan ikan, makan sayur, makan buah-buahan. Jadi saya cuba tidur sekurang-kurangnya 7 jam sehari, semalam. Dan saya cuba bersenam. Kalau saya tak boleh bersenam, saya naik tangga je lah. Tak payah naik lift. Janji buat sesuatu lah. Bergerak. Satu daripada doktor-doktor yang saya kata, dia kata move. Dia kata move. Jangan duduk 1 jam, 2 jam tanpa bergerak. Move, dia kata. That's what saya amalkan jugalah. Jadi saya juga bila saya join Pink Ribbon Wellness Foundation ni, saya ada kawan-kawan yang memang very supportive dari segi emosi. Kan kita tak kira bangsa, kita tak kira agama. Everybody is a sister. Macam tu. Jadi kita apa juga nasihat kita ada, kita kongsi dengan kawan-kawan kita. Siapa yang tak buat mammogram, kita tarik pergi buat mammogram. Macam tu, sampai macam tu ya. Jadi itulah yang saya buat selalunya, dan juga sentiasalah berdoa yang saya ni akan terus sihat, kan? Dan siapa-siapa juga yang minta tolong pada saya akan pergi walaupun saya tak kenal dia. Saya akan pergi, saya akan tengok, saya akan nasihat dia, jumpalah doktor. Saya ni bukan doktor. Boleh nasihat saja, jom kita jumpa doktor, macam tu ya. Jadi saya hidup macam inilah selalu. Walaupun saya duduk bersendirian sebab suami saya dah meninggal, tapi anak-anak saya ada, very supportive. Saya rasa ni pun dia orang tengah tengok-tengok ni. Boleh lambai tu, sangat positif Datin Mawar. Dan apa yang saya lihat yang pasti Datin sentiasa senyum. Saya sentiasa riang dan ceria. Sebab saya kata itulah kuncinya untuk kita hidup sihat. Bila kita dah mengidap penyakit ni kan, kita tahu betapa pendeknya umur ini, betapa kecilnya kita sebagai manusia, kan? Jadi kita mesti ingat-ingatlah. Memberikan semangat yang luar biasa tu Datin. Terima kasih Datin, dan saya pasti mereka yang menonton sekarang ni mendapat apa yang mendapat aura positif dari Datin itu. Dan jangan risau, mungkin senang bagi kita ya doktor untuk berkata kepada mereka yang mungkin sekarang ni berjuang kanser payudara, jangan risau, it's not the end of your life, tetapi mereka pasti boleh bangkit dan sama-sama melalui ini, lawan sehabis-habisan. Don't give up. Jangan give up. Mengaku kalah. Itu dia. Saya kira itu antara rumusan terbaik untuk perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Profesor Dr. Nur Aisyah binti Muhammad Taib, pakar perunding kanan pembedahan payudara Jabatan Surgery PPUM, dan juga kepada Datin Mawar Cik Jaiz, pejuang kanser payudara tahap 4, atas perkongsian pada hari ini yang saya kira dapat membuka mata kita dan mengingatkan kita untuk sentiasa buat check up. Dan walaupun sudah recover, sudah pulih daripada sesuatu kanser itu, jangan alpa. Itu yang paling penting. Betul. Terima kasih ya doktor dan juga Datin.